ketika mana beliau berusia 10 tahun. Daripada kisah kehidupan Anas bin Malik dan detik mula beliau bersama dengan Nabi SAW, kita akan hayati bagaimana sambutan kaum muhajirin terhadap kunjungan tiba Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah yang pertama. Dan yang kedua, kita akan dapat lihat bagaimana gambaran-gambaran berkenaan dengan kecintaan dan kasih sayang kaum muslimin terhadap Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah, Baginda SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Ketika itu masing-masing di kalangan penduduk Madinah datang memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW sebagai tanda hormat dan juga tanda kasih sayang mereka kepada Baginda SAW. Sehingga datanglah seorang wanita membawa anaknya yang masih kecil, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wanita itu bernama Rumaysah bintu Milhan, ataupun dalam bahasa hadisnya dikenali dengan panggilan Ummu Sulaim. Ini bukan manusia biasa, ini manusia luar biasa di kalangan wanita. Ketika mana Nabi SAW tidur, pernah Nabi kita bermimpi masuk ke syurga Allah. Waktu Nabi kita berjalan-jalan di dalam syurga, Baginda SAW terdengar bunyi kaki orang yang berjalan. Maka Nabi kita bertanya kepada para malaikat, siapakah itu? Kata para malaikat, Rumaysah bintu Milhan. Wanita yang Nabi kita bermimpi dah pun berjalan di dalam syurga Allah. Dan ini bukan manusia biasa. Kenapa? Kerana maharnya, mas kawinnya mengalahkan semua manusia yang ada di atas muka bumi Allah. Rumaysah bintu Milhan, apabila suaminya Malik enggan memeluk Islam, beliau bersungguh-sungguh berdakwah, mengajak dan menyeru suaminya untuk memeluk Islam. Suaminya enggan memeluk Islam, akhirnya membawa diri pergi ke Syam, yang akhirnya meninggal di sana dalam hal keadaan menganut agama Nasrani. Bila suaminya meninggal, maka masing-masing di kalangan orang-orang Madinah ni mula ingin melamar Rumaysah bintu Milhan kerana kecantikannya, kerana juga seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang petah, seorang wanita yang ada keturunan. Maka datanglah seorang lelaki bernama Zaid, ataupun gelarannya Abu Talhah, Zaid bin Sahl radhiyallahu taala anhu. Beliau datang dan beliau pinang Rumaysah bintu Milhan ini, tapi kata Rumaysah, wahai Zaid, mana-mana wanita pun akan terima lamaran kamu. Ya, kamu orang kaya, kamu anak muda, kamu orang hebat, kamu orang tampan, kamu pahlawan terkenal. Tapi aku, kata Rumaysah, tidak akan terima kamu selama mana kamu belum memeluk Islam. Aslim, kata dia, Islamlah kamu, belajarlah tentang Islam, sehingga akhirnya aku akan terima kamu. Maka Zaid bin Sahl temui Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Beliau pelajari hakikat-hakikat agama Allah, yang akhirnya beliau peluk Islam. Sesudah beliau peluk Islam, maka beliau datang dan tuntut janji daripada Rumaysah bintu Milhan. Maka bila diminta kepada Rumaysah, akhirnya diterima lamaran tersebut. Maka ketika mana mereka nak dikahwinkan oleh Mus'ab ibn Umair, ditanya kepada Rumaysah, berapakah mas kawin kamu? Jadi seorang wanita janda, dia berhak untuk menentukan mas kawinnya. Ditanya, berapakah mas kawin kamu? Maka kata Rumaysah bintu Milhan, mas kawinku ialah Islamnya Zaid. Maka beliau pun dikahwinkan dengan Zaid bin Sahl radhiyallahu taala anhu dengan mas kawinnya Islam. Maka kata para sahabat, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang kami pernah dengar mas kawinnya lebih mahal daripada mas kawin Rumaysah bintu Milhan radhiyallahu taala anha. Jadi beliau datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu beliau katakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun penduduk Madinah kecuali semuanya dah datang dan memberikan sesuatu kepadamu, tanda kasih sayang kepadamu ya Rasulullah. Tetapi aku, kata dia, dah ku cari, tak ada sesuatu yang boleh ku berikan kepadamu ya Rasulullah.
Rumaisah ini berkahwin dengan manusia hartawan Madinah. Sayyidina Zaid bin Sahal adalah orang paling kaya di Madinah ketika itu. Abu Talhah, ya, yang digelar dengan Abu Talhah ni manusia yang mempunyai kebun kurma yang paling tua dan kebun kurma yang paling luas. Yang kalau kita baca dalam kisah-kisah kehidupan Abu Talhah ni pun hebat. Ya, sembahyang di dalam kebun, nampak burung berterbangan daripada satu dahan ke satu dahan. Akhirnya ia terlupa rakaat solat. Maka pada ketika itu beliau selesai aja sembahyang, datang bertemu dengan baginda Nabi, ku hadiahkan kebunku itu fi sabilillah. Itu hebat. Hebat Rumaisah bintu Milhan. Kita tak ada lagi lah tengah-tengah sembahyang teringat kereta BMW. Sudah sembahyang, ku hadiahkan BMW fi sabilillah. Tak ada lagi. Ya, ini ya Abu Talhah. Jadi manusia ni hebat dan mempunyai harta yang banyak. Tiba-tiba datang isteri dia, kata, aku tak ada apa untuk diberikan kepadamu ya Rasulullah. Maka kata para ulama, sebenarnya bukanlah Rumaisah bintu Milhan tidak ada sesuatu untuk diberikan kepada baginda Nabi, tetapi beliau memikirkan apakah yang selayaknya untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak diberikan kepada Nabi, mestilah berikan sesuatu yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai. Barulah hadiah yang sebenar kepada seorang kekasih Allah. Tak selayaknya diberi sesuatu yang murah pada pandangan dia. Maka pada ketika itu yang paling dia sayang ialah anaknya Anas bin Malik. Maka dia kata, fakhudhu fakhdimhu ma syi'ta. Ambillah anakku ini ya Rasulullah, dan jadikanlah dia khadam kepadamu apa juga yang engkau kehendaki. Bijaksananya Rumaisah bintu Milhan, beliau cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hadiahkan hadiah yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Dan di sini juga kita katakan bijaksananya seorang ibu yang kasihkan seorang anak, maka dia juga menghadiahkan satu hadiah yang paling istimewa dalam hidup anaknya, yaitu tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diberikan anaknya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia mempersiapkan anaknya untuk menjadi satu tokoh yang hebat pada suatu masa nanti. Ya, tokoh yang bakal diingati oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah jadinya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kerana beliau merupakan orang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi, Sayyidina Anas bin Malik orang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama Sayyidina Abu Hurairah, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, dan yang ketiga ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik ini dalam kehidupannya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca kisah hidup Anas bin Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati pedoman-pedoman seorang bapa dan ibu untuk mentarbiyah seorang anak. Macam mana kasih sayangnya Rasulullah, bagaimana layanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya ya ada pada riwayat hidup Anas bin Malik. Ya, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang paling baik akhlaknya, seorang yang bertolak ansor orangnya, seorang yang berlapang dada, seorang yang tidak pernah menempelak orang lain. Itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li, ya, Nabi kita tak pernah kata pada aku, kata Anas, wahai Anas, kenapa kamu buat macam ni? Wahai Anas, kenapa kamu tak buat macam ni? Tak pernah sekalipun, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, itu sebuah sedikit berkenaan dengan Anas bin Malik. Daripada kisah Anas bin Malik juga ada satu pedoman doa orang-orang tua untuk anak. Kita nak mendoakan anak kita macam mana? Kadang-kadang kita sayang pada anak kita, tetapi sepatah pun tak keluar doa kita untuk anak-anak kita. Maka Nabi SAW sayangkan Anas bin Malik. Nabi kita bila tengok Anas, Nabi kita doa, Allahumma rzuqhu mala wa walada
wa barik lahu. Ya Allah, kau anugerahkanlah kepada Anas bin Malik akan harta, anugerahkanlah kepada Anas bin Malik akan zuriat, anugerahkanlah kepada Anas bin Malik keberkatan dalam kehidupannya. Maka para sahabat dan juga para tabi'in yang menyaksikan keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga Anas bin Malik dikatakan orang Ansar yang paling banyak harta ya di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Anas bin Malik dikatakan orang Ansar yang paling banyak anak. Sebab apa? Anak lelaki dan cucu lelakinya sahaja sebelum Anas bin Malik meninggal dunia, anak lelaki dan cucu lelakinya lebih dari 100 orang. Ramai sungguh tu. Ya, lebih dari 100 orang. Ini berkat doa Nabi. Ya, doakan supaya Allah beri zuriat kepada Anas bin Malik. Dan Allah Subhanahu wa taala berkati hidup Anas bin Malik. Beliau berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun. Ya, ketika itu beliau dah 10 tahun. Maksudnya usianya 20 tahun waktu Nabi kita wafat. Kemudian beliau hidup sehingga tahun 92 Hijrah. Ya. Dan beliau merupakan sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal dunia di kota Basrah. Dengan meninggalnya Anas bin Malik, tidak ada lagi manusia yang bergelar sahabat ya di kota Basrah. Dan Anas bin Malik sepanjang 80 tahun lebih hidup beliau sesudah wafatnya Nabi SAW itu, ya, beliau hidup dalam hal keadaan menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pedoman-pedoman wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan syama'ilur Rasul, kesempurnaan akhlak dan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dalam kitab Syama'il bagi Imam ya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi, macam mana dalam kitab beliau Asy-Syama'il Muhammadiyah wal Khasa'il Mustafawiyah, kebanyakan bab-bab yang didatangkan yang berkenaan dengan akhlak, kepribadian, rupa paras, kesukaan dan sebagainya pada diri Rasulullah, semuanya diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, yang berikutnya Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jadi Ustaz Abdullah sebut di sini tadi ya, kita generasi yang pertama yang menggunakan tempat ini, mungkin juga kita tidak selesa dan sebagainya. Kita tengok macam mana derapan langkah generasi yang pertama. Apakah mereka mementingkan keselesaan dalam kehidupan mereka atau mereka mementingkan keredaan Allah yang Maha Mencipta? Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, beliau peluk Islam berkat daripada melihat satu kejadian yang mana akal manusia pun tak boleh nak terima dengan kejadian yang begitu kejam dan zalim dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kita kalau dalam peperangan Badar, kita selalu cerita tentang kemenangan perang Badar, keseronokan perang Badar, kesedihan orang Quraisy, dan kita lupa tentang kesedihan Rasulullah dan juga sahabat. Nabi kita sedih dalam perang Badar kerana apa? Bila Nabi kita balik bawa berita gembira, Nabi kita disambut dengan kematian putri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sahabatnya yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sekembalinya daripada medan Badar, ada seorang sahabat Nabi yang mereka tangkap, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Quraisy pada ketika itu terlalu dahagakan darah. Dendam kesumat membara di hati masing-masing, ingin membalas dendam di atas kematian lebih daripada 70 orang pahlawan dan pembesar mereka. Maka pada ketika itu mereka ingin membalas dendam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak berkemampuan. Yang mereka mampu hanyalah dengan mendapat seorang sahabat Nabi. Maka mereka nak melampiaskan kemarahan mereka itu ke seluruhan masyarakat Mekah, nak balas dendam pada Rasulullah pada tubuh seorang sahabat yang mereka tangkap. Maka mereka kumpulkan orang ramai, mereka bawa tawanan mereka itu keluar daripada tanah haram, mereka pergi ke Tanaim. Maka di situ salah seorang daripada seorang anak muda Quraisy
yang keluar untuk menyaksikan macam mana orang-orang Quraisy nak balas dendam terhadap Nabi Muhammad. Beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak muda itulah yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tengok dengan mata kepalanya macam mana sahabat Nabi yang bernama Khubayb bin Adi ini minta izin pada orang-orang Quraisy. Kalaulah kalian izinkan sebelum kalian nak buat apa juga pada aku, bagi aku solat dulu. Maka akhirnya Quraisy benarkan. Maka Khubayb bin Adi tengok macam mana rokok dan sujud, ya. Sa'id bin Amir tengok bagaimana sembahyang yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Dalam hal keadaan dia berada di ambang maut, dalam hal keadaan dia akan dibunuh tak lama lagi, tapi dia boleh sembahyang dengan penuh ketenangan, dengan rokok dan sujudnya Masya Allah penuh dengan ketenangan. Sesudah selesai sembahyang dia toleh kepada orang Quraisy. Dia kata, kalaulah aku tak bimbang kalian mengatakan bahawa aku ni solat kerana takut mati, aku pasti akan solat lagi. Cuma aku bimbang kalian akan beranggapan aku sengaja solat untuk mengelak daripada dibunuh. Sa'id bin Amir tengok macam mana kaum dia ikat Khubayb bin Adi. Macam mana kaum dia tanya, bagaimana kalau tempat kamu ini digantikan dengan Muhammad dan kamu selamat? Maka pada ketika itu kata Khubayb bin Adi, wallahi ma awaddu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa Muhammadun tashuquhu bi syaukatin. Demi Allah, aku tidak sanggup untuk hidup aman, tenteram, damai bersama ahli keluargaku, sedangkan Muhammad ditusuk dengan sebatang duri. Itu pun aku tak sanggup. Apatah lagi untuk meletakkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kalian untuk diperlakukan, untuk dibunuh, untuk dicincang, untuk ditetak oleh kalian. Kalla, tidak sama sekali. Mendengar jawapan yang penuh dengan ketegasan daripada Khubayb bin Adi, maka orang-orang Quraisy mula menyiksa beliau. Sa'id bin Amir tengok dengan mata kepalanya macam mana orang-orang Quraisy potong pergelangan tangan beliau hidup-hidup. Darah mencurah-curah. Beliau ditanya, bagaimana sekarang? Mahukah tempat kamu digantikan dengan Muhammad? Kata dia tidak. Maka dipotong lagi pergelangan tangan kirinya. Ditanya lagi bagaimana? Katanya tidak. Darah mencurah-curah daripada tubuh badannya, menggigil seluruh tubuh badannya kerana dikerat hidup-hidup. Maka dia setiap kali keratan dibuat, setiap kali juga dia ditanya, apakah kamu mahu tempat kamu digantikan dengan Muhammad? Jawapannya tidak. Walaupun dia menangis, walaupun dia merintih, walaupun dia menggigil seluruh tubuhnya, dia enggan untuk meletakkan posisi Rasulullah di tempatnya. Maka dipotong sampai ke bahu beliau, kemudian dipotong pula kaki beliau. Khubayb bin Adi tengok orang ramai yang pada awalnya menjerit-jerit supaya Khubayb ini disiksa, tapi bila melihat kezaliman yang begitu besar dilakukan, mereka pula menjerit, sudahlah, bunuh saja dia, jangan lagi disiksa. Sampai begitu belas kasihannya kaum wanita bila tengok macam mana Khubayb bin Adi diperlakukan. Dikerat pula pergelangan kakinya sampai ke lutut. Maka pada ketika itu beliau mendongakkan kepalanya ke langit, Allahumma nqimhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Dengan suaranya yang teresak-esak menahan kesakitan, beliau berdoa dan beliau merintih meminta kepada Allah. Kata dia, ya Allah, ambillah tindakan ke atas setiap orang ini, bunuhlah mereka semua ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun daripada mereka terlepas. Para ulama kita mengatakan bahawa semua yang terlibat menyiksa Khubayb bin Adi itu terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi akhirnya beliau melafazkan syahadah dan beliau meninggal dunia dalam hal keadaan tidak ada sebilah pedang maupun tombak yang melukakan tubuhnya mampu untuk mengoyakkan keimanannya. Dalam hal keadaan tidak ada satupun pedang yang boleh mengoyakkan cintanya kepada Nabi SAW. Ini kita katakan pengorbanan. Jadi kalau kita datang mengaji sini tak nak berkorban, rasa malulah dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pengorbanan mereka hebat, sehingga dengan titisan darah mereka
Jadi kita hendaklah sedar bahawa agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita ini dengan titisan darah, titisan peluh dan titisan air mata para sahabat. Barulah agama sampai kepada kita. Bahkan dengan titisan dan heningan air mata baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan titisan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, agama ini sampai kepada kita. Maka hendaklah kita kenangkan generasi yang awal ini supaya kita sedar bahawa kita kalau nak dibandingkan dengan mereka tak seberapa banyak pun pengorbanan kita terhadap agama Allah kalau nak dibandingkan dengan mereka. Orang Quraisy balik, mereka melupakan jenayah yang telah mereka lakukan terhadap seorang manusia yang telah mereka zalimi, yang Nabi SAW katakan ittaqu da'watal mazlum, bimbang dan takutlah doa orang yang dizalimi. Quraisy biasa tak kisah, balik tak ingat. Tapi seorang anak muda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, beliau tidak dapat tidur, tidak dapat melelapkan matanya. Tatkala melelapkan mata akan terbayang-bayang bagaimana darah mencurah-curah daripada tubuh Khubayb yang menggigil menahan kesakitan. Dan ketika mana dalam hal keadaan jaganya pula terbayang-bayang dan masih teriang-iang di telinganya mendengar suara rintihan Khubayb yang mendoakan, "Ya Allah, musnahkan mereka semua." Maka pada ketika itu azan baik kita bagi laluan pada azan. Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak dapat melelapkan matanya, bahkan dia rasa bimbang. Sentiasa terdengar-dengar doa dan rintihan Khubayb yang mendoakan untuk orang-orang Quraisy, sehingga dia merasakan bahawa dia tidak akan aman dan Allah pasti akan menurunkan sesuatu memusnahkan orang Quraisy. Dia bimbang kalau dia disambar petir, dia bimbang kalau dia dihampak batu besar. Maka pada ketika itu akhirnya beliau mengisytiharkan pengecualian dirinya daripada perbuatan jenayah orang-orang Quraisy. Lalu beliau melarikan diri ke Madinah Al-Munawwarah dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah hidup Sa'id bin Amir al-Jumahi pula kita akan dapati bagaimana seorang manusia yang hidup penuh dengan kezuhudan dan hidup dikatakan menjual kemewahan-kemewahan dunia untuk memperolehi akhirat yang kekal abadi. Sehingga di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar lantik beliau menjadi gubernur kepada Hims di Syam. Sesudah setahun beliau dilantik menjadi gubernur, maka datang wakil-wakil amil-amil zakat daripada Hims untuk membawa senarai nama orang-orang yang paling layak menerima zakat daripada Hims, daripada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada wang Baitul Mal. Maka nama yang paling atas, senarai yang paling layak untuk menerima pemberian zakat ialah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Jadi Sayyidina Umar tanya, siapa Sa'id? Kata mereka, dialah gubernur kami. Gubernur kalian fakir? Ya, dia orang paling fakir di Hims. Ini sifat zuhud yang ada pada diri Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi. Baik, kisah yang berikutnya ialah Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu merupakan ketua kepada kaumnya di Tihamah. Beliau merupakan ketua kepada Bani Daus. Beliau merupakan pensyair terkemuka di zaman jahiliyah, sehingga syair-syairnya pernah digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Beliau seorang yang terkemuka dan pada suatu ketika beliau datang ke Mekah Al-Mukarramah dalam hal keadaan beliau tidak pernah terlintas di pikirannya adanya pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan. Tak pernah terlintas pada pikirannya bahawa pada ketika itu adanya sirah, pertentangan di antara Nabi SAW dengan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Ketika mana Tufail sampai ke Mekah, orang-orang Mekah menyambutnya dengan sambutan yang begitu hebat sekali, meriah sekali.
kerana beliau merupakan seorang hartawan, beliau merupakan seorang ketua kaum, dan beliau merupakan orang kenamaan pada orang-orang Quraisy kerana syair-syairnya bergantungan di Kaabah. Maka orang-orang Quraisy yang menyambutnya sesudah diberi layanan yang baik, disediakan tempat penginapan yang baik, maka akhirnya ketua-ketua Quraisy pada malamnya berkumpul. Mereka menemui Tufail bin Amru Ad-Dawsi, lalu mereka katakan, ini kejadian yang berlaku pada tahun 6 ya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-6 daripada kenabian Nabi Muhammad. Maka kata mereka, wahai Tufail, kamu datang ke tempat kami dalam hal keadaan seorang di kalangan kami telah memecah belahkan kerukunan kami sama ini. Dia telah mengaku bahawa dirinya merupakan seorang nabi dan dia membawa satu ajaran sehingga memisahkan antara seorang anak dengan ibu, memisahkan seorang ayah dengan anak, memisahkan seorang saudara dengan saudara, memisahkan seorang suami dengan istri. Nah, ini kita katakan provokasi. Jadi provokasi menentang kebenaran ini daripada dulu sampai zaman kita ni sentiasa ada, zaman berzaman. Ya, provokasi ini. Di zaman Nabi SAW mereka katakan Nabi kita ni melafazkan ucapan-ucapan umpama sihir yang boleh memukau manusia sehingga memisahkan seseorang dengan orang yang paling dia sayang. Itulah dakwaan dan kita katakan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Rasulullah. Maka kata Tufail, mereka asyik menakut-nakutkan aku dengan berita-berita pelik tentang lelaki yang bernama Muhammad, sehingga aku rasa bimbang dan takut sampai-sampai aku masukkan kapas ke lubang telinga, kata dia. Bimbang kalau terdengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tufail ini dia masukkan kapas ke lubang telinga, akhirnya dia masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Tiba-tiba dia dapati seorang lelaki sedang menunaikan ibadah sembahyang. Hazzathu ibadatuh. Hazzatni ibadatuh, kata dia. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan aku rasa bergegar, kata dia. Tengok-tengok rasa tergamam melihat cara sembahyangnya Rasulullah. Cara ibadahnya tidak sama dengan cara ibadah kami, dan amat tenang sekali. Sehingga kan kata Tufail, aku tidak sedar bagaimana kakiku melangkah selangkah demi selangkah sehingga aku hampir dengan Muhammad yang sedang solat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, kata Tufail, walaupun telinganya dah disumbat dengan kapas, beliau mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang solat pada ketika itu. Terus hatinya menempelak dirinya sendiri. Aduhai, alangkah bodohnya kamu wahai Tufail, kata dia. Kamu seorang bijaksana, kamu seorang pensyair terkenal, kamu seorang yang boleh bezakan bahasa yang indah dan tidak. Kenapa kamu tak nak dengar sendiri daripada Muhammad, daripada kamu dengar ulasan manusia tentang Muhammad? Maka akhirnya beliau temui Nabi SAW. Rasulullah baca surah Al-Ikhlas saja, Tufail terus mengucap 2 kalimah syahadah. Alangkah indahnya kalam ini, dia kata. Ini bukan kalam manusia. Ini orang ahli bahasa. Dia boleh menilai bahasa itu betapa puitisnya, betapa hebatnya ulasan bahasa seseorang. Terus beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Tufail ini baru peluk Islam tahun ke-6. Ini juga sebagai bukti dan makluman kepada kita bahawa Nabi kita sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi kita dah ada ibadah sembahyang yang khusus. Sebelum sembahyang 5 waktu. Sebab kejadian ini berlaku pada tahun ke-6 daripada kenabian. Nabi kita dah pun solat. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma 'allamani Jibrilu ba'da an yuha ilayya husnul wudu' was salah. Perkara pertama yang diajar oleh malaikat Jibril kepadaku sesudah aku menerima wahyu ialah memperindahkan wudu dan menunaikan sembahyang. Maksudnya Nabi SAW dah ada sembahyang khususi kepada baginda SAW sebelum Isra' dan Mi'raj. Baik, baginda SAW ajar Islam kepada Tufail ni seminggu aja. Beliau belajar menekuni Islam yang ada pada diri Rasulullah SAW. Cukup seminggu beliau nak balik kepada kaum dia.
Dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan, aku balik ni, aku nak kumpulkan semua orang, aku nak mereka Islam, kata dia. Aku nak kaumku peluk Islam. Maka Nabi SAW doa, Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu bima yanwihi minal khair. Ya Allah, kau jadikanlah satu petanda kepada Tufail, ya, sebagai bantuan kepadanya atas niat baiknya itu. Maka Tufail pun balik. Ya, kawasan perkampungannya di persisiran Laut Merah, dan dia melalui kawasan bukit yang tinggi untuk turun ke kampungnya. Maka tiba-tiba pada ketika itu, kata Tufail, ya, dia sampai tengah malam. Tiba-tiba aja pada ketika itu, pada ya di antara dua kening beliau terpancar cahaya yang gilang gemilang. Tiba-tiba lampu terpancar daripada dahi dia sehingga menyuluh cerah kampung dia. Nih, dia minta Nabi kita doakan supaya mudah untuk dia kumpulkan orang agar dia nak ajak Islam. Ya, Nabi kita berdoa, Allah bagi karamah pada Tufail walaupun baru seminggu dia Islam. Ya, karamah pada kekasih-kekasih Allah. Ya, zaman itu jangan nak dikatakan lampu, pelita lagi. Tiba-tiba ada cahaya terpancar, ya, kuat menerangi satu kampung. Kalau zaman kita dah tak kisah dah. Kalau bercahaya di dahi itu menoreh pagi-pagi pun bercahaya di dahi. Itu zaman kita. Ya. Zaman dulu tak ada macam tu. Maka orang ramai pun berkumpul sebab masing-masing tengok cahaya tu sedang turun ke arah mereka. Apa tu masing bertanya, berkumpul. Itu cara untuk Tufail, ya, mudah kumpulkan orang dan menceritakan tentang Islam. Dan kita hendaklah ingat, orang yang mengislamkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ad-Dausi. Abu Hurairah ni daripada Bani Daus, ialah Tufail bin Amru Ad-Dausi. Jadi kalau pada hari ini seluruh kaum muslimin baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Tufail bin Amru orangnya yang akan berkongsi pahala dengan Abu Hurairah. Tufail bin Amru akan dapat ganjaran pahala. Ya, kalau hari ini kita baca hadis tentang Rasulullah daripada Sayyidina Anas dapat pahala. Kita baca hadis daripada Abu Hurairah, Tufail yang mengislamkan Abu Hurairah itu mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ya kebaikan hidayah yang dibawa oleh beliau kepada Abu Hurairah, yang akhirnya Abu Hurairah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kita katakan kepada Sayyidina Ali, li'an yahdiyallahu bika 'abdan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan kamu sebagai asbab untuk seseorang itu peluk Islam, maka itu lebih baik daripada humrun ni'am, lebih baik daripada unta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau seorang peluk Islam daripada tangan kita, bermaksud setiap kebaikan yang dia lakukan pasti kita juga akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan tanggungjawab setiap orang daripada kita. Sebab itu para sahabat, masya-Allah, mereka bersungguh ke seluruh pelosok dunia untuk mereka menyebarluaskan agama Allah. Mereka sahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita rasa malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa malu dan kerdil dengan para sahabat. Kita rasa malu dan kerdil dengan para tabi'in. Ya, usaha dakwah kita kepada orang bukan Islam amat sedikit sekali. Keliling kelalang kita, ya, hadapan rumah kita kadang-kadang masih ada orang bukan Islam, tapi mereka tak tertarik hati untuk peluk Islam dan tak pernah pun terlontar daripada kata-kata kita tak nak Islam kah. Dan kita tak pernah ajak pun. Ya, para sahabat mereka tengok orang bukan Islam, mereka tengok dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Mereka mendoakan di tengah-tengah malam. Ya, baca cerita, ya, nanti kita akan sampai, ya, tentang Ammar bin Yasir, macam mana beliau masya-Allah mendoakan kepada orang yang pernah menyiksa beliau ketika mana beliau disiksa. Ya, ayah beliau meninggal disiksa, ibu beliau disula sampai mati, beliau dibakar seluruh tubuh badan. Ammar bin Yasir dibakar seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan Ammar ni tak ada tempat yang tak ada parut api. Tapi Ammar bin Yasir ini pada peristiwa pembukaan kota Mekah boleh lagi menadah tangan di tengah malam. Ia merayu kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah hidayah pada Fulan bin Fulan.
Ya Allah, berilah hidayah pada Fulan bin Fulan. Ya Allah, berilah hidayah pada Hindun binti Utbah. Hindun tu dulu pernah cerca dia, Hindun pernah tikam dia dengan tombak, Hindun pernah bakar tubuh dia, tapi dia berdoa, Ya Allah, kau berilah hidayah pada Hindun binti Utbah, yang pada ketika itu sememangnya Hindun masih keluar daripada rumah pada malam peristiwa pembukaan kota Mekah. Satu hari sesudah siangnya Mekah ditawan, malamnya Hindun bawa pisau keluar daripada rumah. Tujuan dia, kalau aku jumpa siapa juga dengan pengikut Muhammad, kutikam, kata Hindun. Tiba-tiba ketika mana beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau tengok bagaimana hal keadaan para sahabat. Beliau kenal Ammar yang dulu pernah disiksanya, dan Ammar menadah tangan berdoa, Ya Allah, berilah hidayah pada Hindun binti Utbah. Jatuh pisau di tangan Hindun binti Utbah. Terus beliau temui Rasulullah keesokan harinya dan mengucap kalimah syahadah. Ini manusia yang balas keburukan orang lain dengan kasih sayang, yang akhirnya berkat usaha mereka Allah sebar luaskan agama Allah. Hari ini pernah tak kita doa pada Allah? Kita tengok orang bukan Islam, terdetik di hati kita, Ya Allah, Kau dah anugerahkan kepada dia kemewahan hidup, Kau dah anugerahkan kepada dia kecantikan, Kau dah anugerahkan kepada dia kesuksesan, Kau dah anugerahkan kepadanya seluruh kebahagiaan dalam kehidupan. Anugerahkanlah pada dia iman dan Islam, Ya Allah. Pernah ataupun tidak kita berdoa? Kalau kita belum buat, kita kena mula buat. Sebab ini tanggungjawab setiap orang daripada kita untuk membawa rahmat untuk seluruh alam, membawa rahmat kepada seluruh alam. Ini merupakan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita datang bukan untuk memasukkan manusia dalam neraka, tapi Nabi kita diutuskan untuk menyelamatkan manusia daripada jurang neraka, untuk semuanya diselamatkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu setiap orang daripada kita kena pegang sikap dakwah, jiwa tarbiyah yang ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tufail bin Amru syahid dan anaknya juga Al-Amru syahid. Dan daripada kisah Tufail bin Amru juga terbukti bahawa adanya takbir mimpi. Tufail dia mimpi bahawa kepalanya dicukur botak, kemudian dia mimpi seekor burung terbang keluar daripada mulutnya, kemudian dia mimpi seorang wanita menangkap dia dan menyumbat dia masuk ke dalam perut wanita itu. Pelik sungguh mimpi itu, tuan-tuan. Jadi Tufail tanya sahabat-sahabat dia, ni dalam peperangan Yamamah, dia tanya, tuan-tuan, aku mimpi pelik sungguh semalam, cuba kamu takwilkan mimpi aku. Dia cerita. Sahabat tak cakap banyak. Qalu khairun insyaallah. Mereka semua kata baik insyaallah. Itu mimpi yang baik tu, kata mereka. Itu aja. Kita kalau ada orang minta kita takwil mimpi yang pertama daripada mulut kita, ini sebagaimana pesan guru kami Syekh Nur, mesti cakap khair insyaallah. Baik insyaallah. Kemudian baru kita cerita tentang mimpi itu. Insyaallah baik. Baik. Berikutnya, malam ni kita baca 5 orang sahabat sudahlah. 5 orangnya. Ini pun directory aja, bukan baca kisah-kisah penuh ya. Gambarannya. Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Dalam banyak-banyak sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Huzafah ini merupakan manusia yang Allah bagi peluang kepada dia bertemu dengan 2 orang maharaja dunia. Dia bertemu dengan Raja Parsi, kemudian dia bertemu pula dengan Raja Rom. Pertemuannya dengan Raja Parsi kerana membawa surat Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada Raja Parsi. Namun ketika mana beliau bawa surat kepada Raja Parsi ini mengoyak surat Nabi SAW. Marahnya sebab apa? Sebab Nabi kita tak ikut protokol surat. Min Muhammad Rasulullah ilan Najashi Azimu Faris. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Raja Parsi, Azimu Faris, kepada Raja Parsi. Sepatutnya protokol dia
protokolnya kepada Raja Parsi daripada Muhammad. Ya. Tak patut dia mulakan sebut nama dia dulu sebelum daripada nama aku. Kata Raja Parsi. Akhirnya dikoyak surat itu dalam hal keadaan dia tak tahu pun apa isi kandungan surat. Nabi kita balik. Abdullah bin Huzaifah ni diusir keluar. Maka bila Abdullah diusir keluar, sebab Najasyi raja ni marah sangat. Ya, Raja Parsi ni marah sangat, halau keluar. Ya, Abdullah bin Huzaifah. Bila Abdullah bin Huzaifah ni keluar, dia segera pacu kuda dia, dah tak hirau dah apa berlaku, aku dah sampai surat, dia kata by hand kepada Raja Parsi. Dah bagi surat. Ya, maka bila hilang keredaan marah dia tadi, dia tanya apa isi kandungan surat tu. Dia tanya. Ya, maka kata orang yang tukang terjemah tu, mana tahu dah koyak dah, mana boleh baca. Ya, kejar balik budak tu, dia kata. Maka dikejar tak dapat. Sampai kesudah tak dapat. Ya, Abdullah ni sampai Madinah dulu. Ya. Maka bila Abdullah sampai, cerita pada Rasulullah yang Raja Parsi ni koyak surat Nabi. Maka Nabi kita kata satu perkataan daripada mulut Nabi, mazzaqallahu mulkah, Allah akan koyak-koyakkan kerajaannya. Itu kata Rasulullah. Maka tak lama sesudah itu Raja Parsi ni tak puas hati, sebab kenal Muhammad aja, Rasulullah tak kenal siapa. Maka dia utusan dia, surat dia kepada Raja Bazan di Yaman, raja Arab yang bernaung di bawah naungan Parsi. Dia kata hantar 2 orang pahlawan yang hebat pergi ke semenanjung Hijaz, cari manusia nama Muhammad, dan bawa Muhammad tu jumpa dengan aku segera. Maka Raja Bazan ni pun segera hantarkan utusan, pesan pada utusan dia, cek tengok Muhammad ni siapa, macam mana hidup dia, bagaimana hal keadaan dia, sebab apa Raja Parsi nak jumpa sangat dengan dia. Maka pergilah 2 orang ni, kita ringkaskan cerita, jumpa dengan Nabi. Nabi kita senyum. Nabi kita kata, kamu datang jauh, pergi rehat dulu. Rehat. Ya, kata mereka, kami datang ya utusan seorang raja daripada raja segala raja. Ya, untuk menjemputmu wahai Muhammad agar bertemu dengan Kisra Raja Parsi. Ya, bertemu dengan Kisra Raja Parsi. Jadi Nabi kata pergi rehat dulu. Esoknya dia orang datang, Muhammad kamu dah siap ke belum? Kalau kamu ikut kami dengan baik, kami akan cakap yang baik-baik tentang kamu, dan ya Kisra takkan marah dengan kamu. Kalau kamu enggan, kamu pun tahu macam mana Kisra dan kekuatan dia boleh memusnahkan bangsa kamu. Nabi kita katakan, ya, kalian tidak akan bertemu lagi dengan raja itu sesudah ini. Sesungguhnya laqad qatalahu Allahu biyadi ibnihi Shirawai. Ya, sesungguhnya Allah telah pun membunuh Raja Parsi itu dengan tangan anak Raja Parsi itu sendiri. Pada malam sekian, bulan sekian, hari sekian, Nabi kita maklumkan. Jadi terkejut 2 orang tadi. Anak tu budzalika nibatan, Muhammad mau tak kami tulis? Ya, maksudnya buat akuan bersumpah. Akuan bersumpah dulu lagi. Ya, bukan zaman kita aja. Akuan bersumpah dah dulu. Mahukah kami buat akuan bersumpah Muhammad? Nabi kita kata tulis. Dan maklumkan juga pada raja kamu Bazan, sesungguhnya agama aku akan tersebar ke seluruh jajahan Parsi, dan sekiranya dia Islam, kata Rasulullah, aku akan kekalkan dia sebagai raja. Maka balik utusan ini bawa surat Nabi SAW itu kepada Raja Bazan. Bazan tadi baca, kemudian Bazan kata kita tengok, kalau sungguh apa yang Muhammad cakap, maka benarlah Muhammad itu Nabi. Belum sempat dia letak surat Rasulullah, dah sampai dah surat Shirawai. Sesungguhnya aku Shirawai, aku telah membunuh Kisra, kata dia, pada malam sekian-sekian. Dan surat aku ini sampai kepada kamu agar kamu juga taat kepadaku dan mengambil ketaatan rakyatmu kepadaku. Ya, terus Raja Bazan ni campak surat Shirawai, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini hikmah, kita katakan pengetahuan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Islam satu negara Yaman, sampai utusan pada Rasulullah maklumkan Raja Bazan dah Islam, orang-orang bawah dia pun Islam, dan Nabi kita utuskan Sayyidina
Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad a'lamu ummati fil halal wal haram, Mu'adz ibnu Jabal. Nabi kita putuskan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi guru kepada orang-orang Yaman. Itu kisah bagaimana Abdullah bin Huzafah bertemu dengan Raja Parsi. Abdullah bin Huzafah juga pernah bertemu dengan Raja Rom di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana Raja Rom ni dah dapat tahu berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dikatakan kental imannya, yang dikatakan tak boleh dia digugatkan dengan apa-apa dugaan dan cubaan sekalipun, mereka tetap seorang yang beriman yang hebat. Maka Raja Rom pesan, kalau dapat tangkap, dapat tangkap tentera Islam, bawa balik jumpa aku nak hidup-hidup dibawa bertemu dengan aku. Maka akhirnya 20 orang ditangkap dalam satu peperangan. Salah seorang daripada mereka ialah Sayyidina Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Maka ditanya, siapa di kalangan kalian yang paling lama peluk Islam? Semua orang tunjuk Abdullah. Dialah yang paling lama peluk Islam sebab dia sahabat. Yang lain itu tabi'in. Maka dipanggil Abdullah. Raja Rom tengok dia budak tampan orang hebat. Maka kata Raja Rom, aku tawarkan kepada kamu, kalau kamu peluk agama Nasrani, aku bagi separuh daripada kerajaan aku di semenanjung tanah Arab. Maka kata Abdullah bin Huzafah, kalau bagi aku kerajaan seluruh negara Arab pun aku tidak akan tinggalkan Islam. Kalau macam tu Raja Rom kata, kita kongsi kerajaan separuh-separuh, aku tawarkan kepada kamu, aku separuh, kamu separuh. Kata Abdullah bin Huzafah, kalau diberikan seluruh dunia pun aku tak nak. Dengan tawaran tak nak untuk meninggalkan agama Islam dan peluk agama Nasrani. Kalau macam tu aku siksa kamu, kata Abdullah, buat apa kamu nak. Maka akhirnya Abdullah ni diikat pada kayu dan dipaku telapak tangannya pada kayu salib dan kakinya pada kayu salib. Kemudian disiksa dengan tikaman dan sebagainya, tetapi sepatah pun kalimah untuk keluar daripada Islam tidak. Maka akhirnya diturunkan. Kata Raja Parsi, kata Raja Rom, kalau kamu tak nak juga tak apa, aku siksa orang kamu. Dibawa seorang orang Islam, dicampakkan dalam kawah yang mendidih, meninggal. Campak lagi, mendidih, meninggal. Maka akhirnya kata Raja Rom, campakkan dia. Dibawalah Abdullah ini untuk dicampak ke dalam kawah itu. Maka pada ketika itu dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Maka kata pengawal-pengawal patih pencacai yang hina, mereka kata dah menangis dah. Lalu dibawa datang balik kepada Raja Rom. Tanya Raja Rom, kenapa kamu dah menyesal kah? Nak peluk agama Nasrani kah? Kata dia, tidak. Celaka kamu, kata Raja Rom. Habis itu kenapa kamu menangis? Kata dia, aku menangis sebab aku terkenalkan aku hanya ada satu nyawa sahaja. Dengan dicampakkan aku ke dalam kawah ini, maka tamatlah nyawaku dan hilanglah peluang aku untuk mendapat ganjaran pahala. Aku mengharapkan kalaulah aku ada nyawa sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuhku. Dengan erti kata setiap kali nyawa itu terbunuh, masih ada lagi satu nyawa untuk berjuang agama Allah. Masya Allah, ini berjuang yang hebat. Maka akhirnya Raja Rom dengar penjelasan daripada Abdullah tu, dia jam, kalah dah. Kalau dia campak juga pun Abdullah tetap menang. Maka dia kena cari helah. Sebab apa? Dia siksa Abdullah ni depan rakyat dia yang ramai. Akhirnya dia ambil helah. Dia kata, mau tak kamu kucuk kepala aku sekali? Kamu cium dahi aku sekali, aku bebaskan kamu. Kata Abdullah, tidak. Aku kucuk kepala kamu, bebaskan semua tawanan Islam. Menang lagi. Kata Raja Rom, okeylah. Akhirnya Abdullah bin Huzafah ni kucuk kepala Raja Rom. Maka akhirnya semua sahabat tadi dibebaskan. Semua rakan-rakan dia dibebaskan. Bila balik sampai cerita pada Sayyidina Umar, Abdullah ni buat macam ni, korban marwah, kucuk kepala Raja Rom. Apa kata Sayyidina Umar? Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa abdillah wa ana abda'u bizalik. Wajib atas setiap orang Islam kucuk kepala Abdullah, dan aku orang yang memulakannya. Maka Sayyidina Umar kucuk kepala dia untuk menghilangkan tuhmahan orang kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah dan bagaimana cekalnya dia dalam mempertahankan agama Allah. Sahabat yang terakhir, Umair bin Wahab.
Umair bin Wahab ni kata Sayyidina Umar, la khinzirun ahabbu ilayya min Umair ibni Wahbin hina qadima ila al-Madinah liyaqtula Muhammad. Jadi kata Sayyidina Umar, babi pun aku lebih suka daripada Umair bin Wahab. Masya Allah. Ini kata Sayyidina Umar, ya. Babi pun aku lebih suka daripada Umair bin Wahab ketika mana beliau datang ke Madinah untuk bunuh Nabi Muhammad. Fahuwal an ahabbu ilayya min ahadi abna'i. Tetapi kata Sayyidina Umar, sekarang dia lebih aku cintai daripada anak-anak aku sendiri. Ini kita tengok macam mana Islam itu mengikat tali persaudaraan antara kaum muslimin. Ya, sehingga Sayyidina Umar yang benci pada Umair tiba-tiba boleh jadi sayang pada Umair sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Umair bin Wahab salah seorang daripada mata-mata orang Quraisy dalam peperangan Badar. Dialah orang yang menyampaikan maklumat tentang strategi perang Nabi, kedudukan angkatan perang dan sebagainya. Dan dalam perang Badar, Umair ini masuk serta dalam perang Badar dengan anak dia yang bernama Wahab. Akhirnya bila mereka tewas, Umair berjaya melarikan diri, tetapi anaknya Wahab tertangkap, dibawa balik ke Madinah. Maka Umair ini susah hati kalau kaum muslimin akan balas dendam terhadap kejahatan dia, dia dibalas pada anak dia. Suatu hari dia termenung di dalam Masjidil Haram, dia duduk di Hijr Ismail, dia termenung di situ. Tiba-tiba datang orang kaya Safwan bin Umayyah bin Abi Salt. Ya, Safwan bin Umayyah bin Abi Salt ni datang, ya, maka duduk sebelah Umair, bersembang cerita, kita ni teruklah, ya, kalah perang Badar, orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati, ya. Sesungguhnya hidup sesudah mereka ni dah tak ada arti. Ya, susahlah, ya, Abu Jahal pun dah mati. Jadi rasa macam tu, mengeluh. Tiba-tiba Umair keluar kata-kata dia, demi Allah, kalaulah aku tak ada hutang, kalaulah aku tak bimbang anak isteriku ke Buluh, ya, pasti aku akan pergi ke Madinah dan aku bunuh Muhammad selesai riwayat dia. Selesai, tamat kejahatannya. Itu kata Umair. Maka Safwan bin Umayyah ni hartawan, dia ambil peluang, ini peluang dia, ya, untuk dia balas dendam terhadap Nabi SAW. Maka kata dia, kalau macam tu wahai Umair, semua hutang kamu aku tanggung, keluarga kamu juga tinggal dengan aku, kata dia. Aku belanja semua, kamu pergi selesaikan Muhammad. Maka kata Umair, kalau macam tu sungguh simpan rahsia ni, jangan maklumkan pada siapa pun. Ni antara kita berdua aja berjanji. Jangan cerita pada siapa pun, senyap-senyap saja sampai selesai urusan aku, kata Umar. Dia pun balik, dia letakkan racun pada pedang dia, kemudian dia pun kemaskan persiapan untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah, yang pada ketika itu kalau orang Quraisy masuk ke Madinah pun memang tidak akan dicurigai oleh orang lain, sebab memang orang Quraisy keluar masuk sedang mereka menebus tawanan-tawanan perang. Maka masuklah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Cuma dia sampai pada tempat yang tak sepatutnya, di waktu yang tak sepatutnya. Dia turun pada kuda aja, dia tersempat dengan Sayyidina Umar. Itu yang tak sepatutnya tu. Ya. Terus bergelut dengan Sayyidina Umar. Umar kata, kalbun, anjing, kata Umar. Ya, kata Sayyidina Umar, ni anjing ni. Ya. Semua kalian pergi jaga Rasulullah, aku selesaikan anjing ni, kata Umar. Tengok dia datang dengan pedang, dan demi Allah dia mesti niat jahat, kata Sayyidina Umar. Itu firasat Sayyidina Umar. Maka akhirnya bergelut, silat Sayyidina Umar lebih kuat sikit, menang Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar kilah dia, letak hulu pedang dia di leher dia, tak boleh bergerak dia. Bawa jumpa Nabi SAW dalam masjid. Nabi kita tengok Umair bin Wahab dalam hal keadaan yang macam tu, Nabi kita kesian. Ya. Nabi kita kata, Umar lepas. Maka Sayyidina Umar taat lepas. Bahayanya Rasulullah, lepas, kata Rasulullah. Nabi kita lepas. Umar jaga lagi. Nabi kata, Umar belakang. Umar pun berundur ke belakang. Maka Rasulullah pun tanya, Umair, apa sebab kamu datang? Maka kata Umair bin Wahab, aku datang untuk menebus anak aku yang ditawan. Dah tukar cerita lain dah. Ya, aku datang untuk tebus anak aku yang ditawan. Maka kata Rasulullah, kalau sungguh nak tebus, sebab apa ada pedang? Sebab apa pedang yang kau sandang tu? Maka dia kata, qabbahallahu hadha suyuf, pergi jahannam dengan pedang ni, dia kata.
Ya, pedang ni tak berguna langsung pada kami bila kami tewas dalam perang Badar. Kata dia. Ya, Nabi kita kata, Umair, cakap sungguh-sungguh, apa sebab kamu datang? Sungguh aku datang nak tebus anak aku dan layanglah aku dengan baik, kata Umair. Maka Nabi SAW pun sebut, bal qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah indal hijri wa tadhakartuma an ashabal qalibi summa qulta laula duyunun alayya wa iyalun khiftu alaihim lamadaitu ila Yathrib wa aqtul Muhammad. Nabi kita rakam balik suara dia, tuan-tuan. Bahkan kamu dengan Safwan bin Umayyah duduk di Hijr Ismail, kamu bercakap tentang orang-orang yang dikebumikan dalam perkuburan Khalid, perigi Khalid di Badar. Orang Quraisy semua disumbatkan ke situ, yang meninggal. Kemudian kamu mengeluh dan kamu mengatakan, kalaulah aku tak menanggung hutang, kalaulah aku tak bimbang ahli keluargaku kebuluran, akan ku pergi ke Yathrib dan ku tamatkan riwayat Muhammad. Maka pada ketika itu menggigil seluruh tubuh Sayyidina Umair bin Wahab. Terus beliau mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kata dia, wahai Muhammad, selama ini aku tidak percaya dengan kamu, berita-berita langit yang kamu sampaikan. Tetapi berita aku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Hanya aku dengan Safwan saja yang tahu. Maka sekarang aku yakin memang kamu seorang Nabi. Terus dia ucap 2 kalimah syahadah, dia peluk Islam. Yang Safwan bin Umayyah duk mimpi kat sana. Oh, seronok, kata dia. Tak lama lagi sampai berita Muhammad mati. Seronok. Dah tunggu lama, dia duk cakap dah pada orang ramai, nanti akan sampai berita yang menggemparkan ni, kata dia. Ya. Tiba-tiba lama-lama dia pula risau. Kenapa tak balik-balik Umair ni? Ya. Kenapa tak balik-balik Umair? Akhirnya sampai berita kepada Safwan, Umair dah peluk Islam dah. Umair dah peluk Islam. Safwan bin Umayyah tak percaya pada kata-kata orang itu. Dia kata apa? Kalau seluruh manusia di bumi ini peluk Islam pun, ya, aku lebih percaya daripada Umair peluk Islam, kata dia. Mustahil Umair peluk Islam. Itu pada pandangan mereka. Tapi takdir Allah mendahului segala tadbir. Sebab tu seronok kita baca kisah sahabat. Sebab apa? Kita dapat 2-3 dalam satu. Kisah Nabi kita dapat, hadis Nabi kita dapat, riwayat hidup sahabat kita dapat, kisah-kisah perjuangan Rasulullah dan juga mereka juga kita dapat. Ya, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dengan 5 orang sahabat. Ya, banyak lagi cerita-cerita berkenaan dengan mereka. Ya, Barra bin Malik, pejuang yang hebat. Sumamah bin Usan, orang pertama yang ucap kalimat talbiyah masuk ke Masjidil Haram. Ya, kita selama ni duk ingat talbiyah itu Rasulullah. Ya, rupanya tidak. Sumamah bin Usan, manusia pertama masuk tanah haram dengan ucapan talbiyah. Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang meninggal dunia, dia kemudian lambat pengkebumian sebab beliau meninggal di atas kapal, perjalanan 10 hari untuk sampai ke daratan, ya, tapi tubuhnya tidak busuk, bahkan keluar peluh-peluh yang berbau harum daripada tubuh Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu juga dengan Amru bin Al-Jamuh. Ini cerita budak nakal. Seronok baca cerita Amru bin Al-Jamuh ni sebab cerita budak nakal. Tapi budak nakal yang menyedarkan orang untuk peluk Islam. Ya, kita cerita budak nakal, 10 budak nakal mandi dalam kolam, mati semua budak nakal. Itu cerita kita, tak ada kita katakan pengajaran. Ini cerita budak nakal, macam mana Sayyidina Khalid, macam mana Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Muawwidh, Khalaf dan Khalad, 4 orang budak boleh menyedarkan seorang tua untuk peluk Islam. Ya, itu cerita Amru bin Al-Jamuh dan macam mana beliau dapat mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian cerita Abdullah bin Jahshin, manusia yang berdoa pada Allah, ya Allah, temukanlah aku dengan musuh yang paling jahat, yang paling kuat. Aku bersungguh memerangi dia, dia bersungguh memerangi aku. Beri dia menang ya Allah, dan dia potong telinga dan hidung aku. Nanti bila aku kembali kepadamu dan engkau bertanya, wahai Abdullah, di mana hidung dan telingamu? Akan ku jawab, telinga dan hidungku jatuh kerana mempertahankan agamamu. Dan ditemui, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, kami temui Abdullah bin Jahshin sama sebagaimana doa yang dia minta. Hidung dan telinganya yang terpotong.
Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini penyimpan, kita katakan amanah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, macam mana hebatnya amanah beliau, Masya Allah, dan bagaimana cintanya kepada Rasulullah sehingga beliau sanggup mengorbankan rupa parasnya yang paling cantik di kalangan sahabat, sanggup beliau rongokkan giginya untuk menyelamatkan Nabi kita SAW. Ya, kemudian sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang qari yang terkenal. Salman Al-Farisi, manusia yang Allah perjalankan perjalanan yang jauh sekali, ya, daripada satu daerah ke satu daerah ke satu daerah ke satu daerah untuk menyempurnakan takdir Allah untuk menyelamatkan kota Madinah. Ya, Salman Al-Farisi. Ikrimah bin Abi Jahal, manusia yang sungguh membenci Rasulullah, tiba-tiba ya menjadi orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Zaid Al-Khair, manusia yang Nabi kita katakan, ya, semua orang bila cerita tentang kebaikan seseorang, ya, tak sama macam kamu wahai Zaid. Tidak ada seorang pun yang aku dengar cerita baik tentang dia, dan apabila aku lihat rupa-rupanya kebaikan yang diceritakan itu belum cukup. Ya, hanya Zaid Al-Khair aja. Ya, orang cerita tentang baik dia, bila Nabi kita tengok, rupa-rupanya apa yang disifatkan itu baru separuh daripada kebaikan dia. Ya, Zaid Al-Khair, asalnya Al-Khair, Zaid si kuda, tukar jadi Zaid Al-Khair, Zaid yang baik. Dia tak lama peluk Islam, tapi dia meninggal dunia dalam jalan dakwah. Adi bin Hatim At-Tai, seorang raja yang musuh dengan Nabi kita, tapi akhirnya peluk Islam bila tengok ya sifat-sifat ya kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar Al-Ghifari, Masya Allah, daripada keturunan geng perompak jalanan, ya, akhirnya memeluk agama Allah. Dan Abu Zar manusia pertama yang ucap salam, ya, sebagaimana lafaz salam kita hari ini. Ya, Abu Zar lah orang mula-mula jumpa Nabi kita yang ucap assalamu alayka ya Rasulullah. Maka sejak Abu Zar ucap ucapan salam tu, ucapan salam tadi tu diguna luas sampailah zaman kita ni dengan ucapan salam. Maka setiap orang yang ucap salam dapat ganjaran pada Abu Zar Al-Ghifari. Baik, berikutnya Abdullah bin Ummi Maktum, ya, manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat cerita tentang diri pribadinya yang akan sentiasa dibaca sampai penghujung dunia. Ya, dan dia juga merupakan syahid. Yang berikutnya Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, ini confirm ramai tak kenal. Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, satu-satunya sahabat Nabi diserang oleh 100 orang angkatan Parsi. Beliau bersendirian dengan 2 bilah pedang, tetapi beliau boleh membunuh 100 orang. Macam mana 100 orang boleh ditewaskan oleh seorang manusia? Ini Majza'ah bin Thawr As-Sadusi, dan dia merupakan tonggak utama kejatuhan kerajaan Parsi. Ya, kerajaan Tustar, ya, kota Tustar itu jatuh ke tangan kaum muslimin berkat usaha Sayyidina Majza'ah bin Thawr As-Sadusi yang menyelam dalam terowong di musim sejuk yang amat sangat, hanya bawa sebilah pedang, pakai pakaian nipis, ya, keseluruhan mereka 300 orang, ya, tapi bila timbul kat depan tinggal 80 orang aja, yang lain semua dah meninggal di dalam terowong. Itu perjuangan. Dan yang terakhir, sahabat yang terakhir ialah Usaid bin Al-Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu. Ini manusia bukan sekadar dicintai oleh manusia lain kerana bacaan Qur'annya yang sedap, tapi manusia ini bila dia baca Qur'an, malaikat pun turun ke bumi. Ya, dia baca Qur'an, malaikat turun ke bumi. Dia tengok awan-awan putih tanglung-tanglung bergemerlapan di langit, makin turun makin cerah, ya, dataran rumah dia. Maka dia berhenti baca, semua lampu tadi naik semula ke langit. Maka dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, semalam pelik sungguh. Aku baca Quran, kuda aku melompat-lompat. Bila aku berhenti, kuda pun diam. Aku baca Quran, kuda melompat lagi. Rupa-rupanya kuda terkejut, tengok lampu duk turun ke bumi. Cerita pada Nabi, Nabi kita katakan, tilkal malaikatu yastami'una bi tilawatika ya Usaid. Itulah para malaikat yang semuanya turun untuk mendengar bacaanmu. Dan kalau kamu tak berhenti semalam, kata Rasulullah, akan terdedahlah rupa-rupa malaikat kepada manusia. Sebab malaikat takkan tinggalkan majlis kamu. Masya Allah. Itu Usaid ibn Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada 20 orang sahabat. Wallahu a'lam.